Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh dikatakan ini keputusan tidak rasmi. Barisan Nasional berjaya merampas Negeri Sembilan daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Setakat jam 8.28 malam ini, secara tidak rasmi, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional memenangi 19 kerusi daripada 30 kerusi di Dewan Undangan Negeri-Negeri Sembilan. Bermaksud dengan ini bolehlah diumumkan, kerajaan baru di Negeri Sembilan akan dipimpin oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan sah, Pakatan Harapan akan menjadi pembangkang sekali lagi di Negeri Sembilan. Ada beberapa persoalan penting yang mula timbul. Sejauh mana pakatan antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional akan mampu bertahan dan stabil. Karena sebelum ini kita sudah tahu, banyak kali berlaku masalah antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Mampukah mereka bertahan? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan Pakatan Harapan kini 9 kerusi dan sudah pasti mereka tidak akan menjadi kerajaan lagi, adakah dengan ini akan membuatkan Kerajaan Negeri Sembilan akan menjadi lebih kuat kerana mempunyai pembangkang yang lebih kuat? Entahlah. Lebih penting lagi, pertanyaan yang lebih kritikal ialah, kenapa rakyat Negeri Sembilan memilih untuk mengubah kerajaan negeri, sedangkan kerajaan negeri sebelum ini sudah menunjukkan bahawa pencapaian mereka lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Tapi tak apalah. Kempen sudah berakhir, pilihan raya pun sudah berakhir, suara rakyat sudah bergema. Kali ini giliran Barisan Nasional dan Perikatan Nasional memerintah, memimpin Negeri Sembilan, dan Pakatan Harapan akan menjadi pembangkang. Nak tengoklah nanti kan sejauh mana mereka dapat meniru asas yang sudah diletakkan oleh Tokmin sebelum ini. Pakatan Harapan, mampukah Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bekerja sehebat, sekuat Pakatan Harapan dahulu? Kalau mereka tidak mampu melakukan apa-apa, akan menjadi persoalan besar. Atau adakah Barisan Nasional akan buat U-turn dan akan memutuskan hubungan dengan PAS, Perikatan Nasional, dan akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan? Entahlah, nanti kita tengok sajalah besok kan. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini PRN Negeri Sembilan. Keputusan paling mengejutkan, Anthony Lok dan juga Tokmin tewas di Linggi. Bermaksud, Anthony Lok dan Tokmin tidak akan ada peluang untuk berada dalam barisan kepimpinan maupun barisan adun untuk Negeri Sembilan. Paling mengejutkan ialah Tokmin boleh tewas di Linggi. Tokmin merupakan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan terkini PRN Negeri Sembilan menunjukkan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sedang mendahului dengan kerusi sebanyak 17 kerusi berbanding Pakatan Harapan hanya 8 kerusi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok telah tewas dicenah kepada calon Barisan Nasional yang diwakili MCA berdasarkan keputusan tidak rasmi. Ia merupakan persaingan yang sengit, tetapi setakat penulisan ini, Barisan Nasional mempunyai 5.418 undi melepasi ambang 50%. Anthony Lok ketinggalan dengan 4.762 undi. MCA juga telah memenangi satu lagi kerusi DAP yaitu di Repah. Seperti Cenah, ia adalah persaingan yang sangat sengit dan keputusan tidak rasmi menunjukkan BN hanya memenangi kerusi itu dengan kurang 450 undi. Setakat ini, kerusi yang telah diisytiharkan secara tidak rasmi adalah Barisan Nasional berhasil mengekalkan Pertang, Sungai Liu, Palong, Jeram Pendang,
Lenggang, Juaseh, Seri Menanti, Johol, Cebong, dan Gemenca. PN pula telah menawan Gemas daripada Bersatu. Di pihak Pakatan Harapan, DAP mengekalkan Bahau, Nilai, Lobak, Temayang, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau, dan Lukut. Keputusan tidak rasmi juga menunjukkan bahawa Menteri Besar sementara Aminuddin Harun tewas di Linggi. Dengan 31 daripada 42 saluran pengundian dikira, BN mendahului dengan 1,600 undi dan telah melapasi ambang 50% untuk mengekalkan kerusi tersebut. Sementara itu, BN juga telah mengekalkan Palong manakala DAP telah mengekalkan Mambau. Sekian dulu, jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup Anda. Mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan Anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik, dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah powerbank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.